طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi dan seterusnya tidak henti-henti kita merapakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua secara Zoom ini bagi pertemuan kita yang kedua untuk kita menghayati seterusnya surah Al-Qari'ah. InsyaAllah mana yang sempatlah sama-sama kita share, kita perkongsikan, sebab saya dijadualkan pada hari ini, selepas ini akan bergegas ke masjid, ke MKS sebab kena duty hari ini, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih di atas menyertai kuliah online kita ini, insyaAllah. Dan syukran kepada Ustaz Zubair yang menjadi host bagi pihak Masjid Kampung Siglap untuk beberapa minggu kebelakangan ini, walhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung. Saya ingin share screen, insyaAllah. Cikgu Saw, macam mana? Ada? Ada Ustaz? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung insya-Allah surah Al-Qari'ah bahagian yang kedua, yang mana dalam bahagian yang pertama, walhamdulillah di minggu yang lalu kita telah pun menghayati 3 ayat pertama. Sebentar. Okay. Iaitu ayat 1, 2 dan 3. Dan insya-Allah bahagian yang kedua ini kita akan melalui ayat 4 dan ayat 5 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keempat dari surah Al-Qari'ah ini firmanullah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu ialah hari kiamat yang dinamakan sebagai Al-Qari'ah, yang asal perkataan Al-Qari'ah ni pun telah kita bahaskan panjang lebar pada pertemuan yang lepas. Hari tersebut, Al-Qari'ah itu adalah hari di mana manusia menjadi seperti kalkatu. Ini yang insya-Allah akan kita bahaskan, perkataan kal-farash. Sebab ada terjemahan yang mengatakan al-farash ini kupu-kupu. Ada yang menyatakan rama-rama. Ini kupu-kupu dengan rama-rama ni adik-beradik ke ataupun sepupu ke dan sebagainya, ataupun mereka daripada bangsa yang sama. Ada pula menafsirkan ataupun menterjemahkan perkataan al-farash ini seperti mana yang di highlightkan oleh Hajaitun last week, seingat saya, iaitu sebagai anai-anai. Ni kalau anai-anai ni adik-beradik semut putih. Adik-beradik semut putih kira sepupu kepada semut api. Dan ini diterjemahkan juga. Yang penting insya-Allah akan kita lihatlah mana satu perkataan al-farash ini yang dimaksudkan, yang pada terjemahan kita berdasarkan kepada beberapa kitab diterjemahkan sebagai kal-katu. Al-mabthus, yang terbang berkeliaran. So ini satu keadaan, ayat 4. Dan ayat 5 Allah berfirman, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Dan al-jibal, gunung ganang menjadi kal'ihni, menjadi seperti bulu. Al-manfush, yang dibusar berterbangan. Dibusar ni apa Dihembus, ditiup dan sebagainya. Jadi jamaah yang saya kasihi sekalian, insya-Allah ini dua ayat akan kita selongkar dulu sebelum kita berpindah ke bahagian yang ketiga, iaitu ayat 6 hingga ayat 11, iaitu bahagian yang terakhir insya-Allah. Seperti mana yang kita maklumi bersama, dua keadaan yang sering digambarkan Al-Quran bila kiamat itu datang. Sesuatu yang tak dikehendaki datang. Dan dalam antara kesimpulan di penghujung pertemuan kita yang lalu, kita telah pun sama-sama melihat bahawa kiamat ini kesimpulannya akan datang, manusia suka ke tak suka, nak ke tak nak, menunggu ke, menantikan ke ataupun tidak, ia datang pastinya secara tiba-tiba. Walaupun ada gambaran-gambaran awal yang dinamakan kiamat kecil itu datang. Dia datang secara tiba-tiba. Jadi selalunya bila dia datang, gambaran yang didatangkan oleh Al-Quran, dikhabarkan oleh Al-Quran bagaimana keadaan manusia. Dan satu lagi, bagaimana keadaan alam. So ini biasanya yang digambarkan. Bagaimana keadaan manusia bila kiamat ini datang, panik ke, dalam keadaan tertanya-tanya ke, dan sebagainya. Ini pun pernah kita lalui dalam beberapa surah yang lalu, antaranya dalam surah Az-Zalzalah, yang Allah gegarkan bumi ini, dan kejadian alam, langit jatuh berkeping-keping, diputarkan matahari dan sebagainya dalam banyak surah, terutamanya dalam surah-surah yang telah pun kita walhamdulillah khatam pun. Surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Infitar. 3 surah yang Nabi gambarkan kalau nak merasakan Al-Quran itu seakan-akan terlihat dengan mata kepala kita sendiri. So,
Jadi inilah dua keadaan yang sering digambarkan oleh Al-Quran ini. Namun persoalan yang seterusnya adalah, bukankah manusia sebahagian dari alam? Kenapa tak memadai Al-Quran menggambarkan keadaan alam ini saja? Tak payah nak sebutkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Cukuplah digambarkan bagaimana keadaan alam ini, langitnya, mataharinya, bulannya, buminya, gunung ganangnya dan sebagainya. Tak payah nak diberikan gambaran bagaimana keadaan manusia. Apakah manusia bukan sebahagian daripada alam ini? So ini persoalannya. Jika saya mengundang teman-teman jamaah untuk memberikan sedikit input, kenapa gambaran yang diberikan oleh Al-Quran untuk gambaran manusia ini lain, tersendiri, kemudian alam ini satu lagi gambaran. Sedangkan manusia ini juga sebahagian daripada alam. Ada input tak? Kalau ada yang ingin berkongsi, kita persilakan untuk unmute kan, insya-Allah. Ini bukan test, tapi saya nak dapatkan input. Silakan. Parlimen terbaru akan membincangkan alat negara di tengah-tengah krisis. Ia akan lebih bekerja keras. Ya. Ya, Hajaitun. Okey. Kak Tijah. Okey, Ustaz. Adakah Ustaz mencari perbandingan? Adakah manusia itu sebahagian daripada alam atau bukan? Okey, pertama sekali, persoalan saya ni, bukankah manusia, kalau ada penafian yang menyatakan bukan, manusia bukan sebahagian dari alam. Manusia memang berasal dari alam kerana manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Okey. So memang kita adalah sebahagian dari alam lah. Okey. Tapi persoalannya adalah kenapa gambaran itu diberikan tentang alam dan tentang manusia? Kenapa tak sekali jalan dia tentang alam ni? So tak payah sebut tentang manusia. Kerana manusia diberikan akal, kemudiannya manusia diberikan manusia tu akan dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan di akhirat nanti. So itu beza antara manusia dengan alam lah. Sebab manusia tu diberikan jalan untuk memilih jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan itu bezanya antara manusia dengan alam. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan manusia ini ya khalifah. Masya Allah. Khalifah. Itu sebab dia. Silakan Tuan Haji. Dah itu je Ustaz, dia khalifah. Ustaz. Okey, Tuan Haji Ahmad. Saya view pula. Ini mungkin atau tidak Ustaz Saya cuba. Ini alam, seluruh alam, kalau katakan seluruh alam ni semuanya sebenarnya pokok, segala tumbuh-tumbuhan apa segalanya, langit dan bumi, mereka semuanya telah sekutu menyembah Allah. Manusia ni yang berbelah bagi, sebab itu diasingkan di antara manusia dan alam sekitar lah kalanya. Itu hampir similar jugalah dengan apa input yang diberikan oleh Haji Zaitun, iaitu yang mana akhirnya manusia diberi akal, akan dihisapkanlah berdasarkan akalnya yang menurut ke ataupun akalnya yang mengakal ke. Okey, syukran, Masya Allah. Terima kasih Tuan Haji Ahmad. Ada yang lain? Ya, nak tahu dapat ujung-ujung, nak tahu syurga neraka, nak raih pahala. Orang dah bertahajud semua semalam diorang mah. Oh, Masya Allah. Tu ada, kan ada dia punya
ganjaran dan ada dia punya. Okey. Jin juga sebahagian daripada alam. Tapi kenapa tak digambarkan tentang jin? Jin juga akan dipertanggungjawabkan. Surah Az-Zariyat ayat 56. Jin juga diperintahkan untuk beribadat. Kenapa tak ada disebutkan jin lari kalang kabut, masuk gua ke, panggil Grab ke dan sebagainya? Kan? Ya betul. Belum sampai itu. Oh, belum sampai Nak jadi Alam jin apply membership, jin punya membership lah. Jadi jin ni dalam golongan alam lah Ustaz. Jin dari golongan alam. Manusia pun bukan dari golongan alam ke? Kedua-duanya adalah ciptaan Tuhan. Cuma manusia seperti Zaitun kata tu dia berakal budi. Sementara alam ni adalah dalam kehidupan seperti langit, di bumi, tumbuh-tumbuhan dan binatang. So I assume we can add jin into the category of alam. Oh. Me lah, me saying. Okay. So ada perbezaan lah antara manusia dan alam. Seperti Zaitun katakan dan Haji Ahmad katakan, diorang berakal dan berbudi lah. Jin tak ada akal. Jin? Jin ada akal. Bila you suruh dia buat yang tak baik, dia buat apa? Dia ikut aja. No, but jin do not belongs to the category of manusia berakal, belong to the category of alam. This is what I'm assuming. Tapi Nabi pernah pernah berikan macam khabar kepada jin-jin kan satu ketika tu. Betul. Betul. Mana dia lebih kurang macam manusia jugalah. Tapi mungkin ada perbezaan yang kita tak tahu apa ni. Cuma perbezaan dia, kita tak nampak dia nampak kita je tu. Perbezaan antara manusia dengan jin satu je, iaitu manusia bersifat dan jin tidak bersifat. I mean you cannot see them lah. Berjisim lah. Bersifat berjisim. Maksudnya tu manusia tu boleh dilihat dan jin tak dapat dilihat, tapi dari sudut akal, hawa nafsu, tu semua manusia dengan jin sama sama lah maknanya. Maknanya manusia ada akal, jin juga ada akal, manusia ada hawa nafsu, jin juga ada hawa nafsu. Wah, kenal betul dengan jin you? Wah. We discuss this in our hadith class. Ya, okay. Okay. Ada yang lain input insyaAllah? Cik Zahra, apa yang baru masuk? I think alam dengan manusia tu interconnected. You cannot separate alam from manusia and manusia from alam. Alam ni dijadikan, kalau tak salah saya, untuk manusia, khas untuk manusia. Without manusia, I think alam is not in the book at all. So that is why wherever it's mention of alam, is also mention of human being. I think that's what I believe, Ustaz. I may be wrong. Okay. Yeah. Tapi bukankah Allah ceritakan alam dulu, baru yang lain-lain seperti the jin, dan baru khalifah yang di bumi, betul kan? Tapi nama orang yang important tu dah ada dulu sebelum alam dicipta. Itu yang ada percaya, yang ada tak percaya. Okay. So kalau boleh saya simpulkan sejauh ini. Baik. Silakan. Saya simpulkan. Ada yang lain insyaAllah? Pertamanya memang tak dapat dipisahkan ini daripada apa sharing yang you all berikan. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih di atas input-input ni. Alhamdulillah. Macam saya katakan tadi setiap input yang diberikan tetap bermanfaat insya-Allah, dan ini bukan, bila saya ajukan soalan seperti ini bukan bermakna test. Kalau test nak kena ada nanti macam-macam lah, naik darjah ke apa ke, umpamanya setidak-tidaknya lah. Baik, pertama kesimpulannya, memang manusia ni sebahagian dari alam dan tak dapat dipisahkan.
Namun bila mana Allah mengkhususkan gambaran tentang kiamat ini datang, keadaan alam dan keadaan manusia, bukan bertujuan untuk memisahkan. Bukan bermaksud manusia ini tidak ada kena-mengena dengan alam. Tapi dalam waktu yang sama mungkin boleh sedikit penambahan yang dibuat adalah di samping itu manusia ini macam tadi disebutkan Tuan Haji Ahmad tak silap ke Haji Tarikh, iaitu manusia ini sebagai khalifah. Khalifah diberi keupayaan oleh Allah untuk mentadbir alam. You nak rosakkan ozon, you ada kuasa. Kambing tak ada. You nak perbaiki umpamanya muka bumi Allah ini dengan tanam-tanaman dan seumpamanya, you ada kuasa. Malah you boleh gunakan makhluk Allah yang lain. Yang you nampak lah. Macam tadi jin dikatakan jin tak boleh nampak kan? Kita tak boleh nampak jin. Jin boleh nampak, kita tak boleh nampak jin. Cuma kita selalu makan dia punya makanan dan pakai dia seluar. Jadi bermaksud dalam waktu yang sama kita boleh menguasai haiwan-haiwan sebagai contoh untuk mentadbir alam ini. Kita nak bajak kalau sesuai perkataan tu, nak bajak sawah umpamanya, so kita boleh gunakan kerbau dan sebagainya. Jadi ini keupayaan dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada makhluk yang bernama manusia. Namun kesimpulan yang tadi juga dibuat, yang di-share tadi, bila Allah memberikan gambaran tentang manusia seakan-akan macam terpisah, padahal dia bukan terpisah dari alam ini bila kiamat datang, adalah bagi memberikan peringatan kepada kita. Sebab Allah tak menggambarkan keadaan jin, macam tadi disebutkan juga, jin ni manusia tak boleh nampak. Tapi jin boleh nampak manusia. Jadi bila kita baca Quran, jin boleh nampak kita baca Quran. Tapi bila jin baca Quran, kita tak boleh nampak jin baca Quran. Sebagai contoh. Jadi bila Allah berfirman dalam Al-Quran memberikan gambaran tentang keadaan manusia, jin mengetahui bahawa ini juga keadaan mereka. Tapi takkan Al-Quran nak memberikan gambaran ini keadaan jin. Sebab akhirnya manusia, keadaan jin dia sedang makan tulang ke apa ke, umpamanya, tenang-tenang dekat mana? Dekat Adam Road ke apa ke umpamanya, manusia tak nampak. Manusia tak nampak. Tapi kalau manusia makan tulang kat Adam Road, kat Beach Road ke apa ke, dia boleh nampak. Ini beza dia. Jadi buat apa nak diberikan gambaran dalam Al-Quran kepada tentang makhluk jin, keadaan makhluk jin, sedangkan manusia tak boleh nampak. Dan Al-Quran juga adalah diturunkan buat panduan manusia. Ini mungkin sedikit add-on lah daripada apa yang di-share tadi bersama-sama dan kesimpulan yang saya tangkap lah. Mungkin kalau ada yang terlepas, boleh ditambah lagi. Jika tidak, insya-Allah izinkan saya menyambung. Seterusnya, masih di ayat yang keempat. Gambaran yang Allah berikan, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kita membedah sedikit makna kal farashil mabsus. Makna perkataan al farash. Al mabsus ni maknanya dihamburkan, melayang dan sebagainya, ditiup. Manusia menjadi seperti kalkatu. Itu yang macam saya sebutkan tadi, terjemahan yang saya dapat. Namun ada beberapa terjemahan dalam bahasa kita ini
dengan menafsirkan rama-rama, dengan menafsirkan sebagai apa tadi, rama-rama, kupu-kupu dan sebagainya. Yuk kita bedah sedikit makna perkataan Al-Farash. Kalaulah Al-Farash ini dinisbahkan kepada tempat, umpamanya dia tempat untuk berjalan, dia lapang, so mudah. Kalau sempit kan terpaksa jalan itu kita nak kena, yelah tak tak sedap jalannya sempit. Kalau kita umpamanya lah kalau saya balik kampung di Pontian sana, ambil jalan, kalau ambil jalan lama, memang kalau nak memandu tu, maknanya satu kereta boleh lalu, yang another kereta ni terpaksa meminggir, kata orang tu, sebab jalannya sempit. Tapi bila jalan itu lapang, ini bukan dekat Kembangan, itu jalan lapang memang, ia memudahkanlah untuk kita. Kalau ia sebagai tempat duduk yang merehatkan, sama ada dia merupakan sofa ke, yang boleh bersandar, recline ke apa ke, umpamanya, yang penting kalau sebagai tempat duduk, ia merehatkan, dapat merehatkan. Tempat duduknya, kusionnya empuk ke, ataupun sebagainya. Dan kalau ia sekiranya tempat untuk kita berbaring, ianya menyelesakan. Lebih-lebih lagi kalau dah penat, baring sikit saja, letak saja, terus gone, kata orang. So, ini kekata Al-Farash pada dasarnya. Bukan nak kita lihat kepada yauma yakunun nasu kal farash. So kalau kita tinjau daripada sudut bahasa Arab, perkataan farasha bermakna basata ataupun madda. Maknanya sesuatu yang dibuka, yang dihamparkan. Kalau benda itu benda yang tergulung, tersimpul, kita buka, kita huraikan. Kalau tikar tu umpamanya tikar gulung ke apa kan, macam dulu ada tikar gulung, so kita bentangkan dia, buka. Ini asal perkataan farasha, bermakna basata ataupun madda, to make or to become longer dan sebagainya. Dia juga bermakna kalau farrashat tariq lil atfal rassafahu lahum. Maknanya a pavement made for kids. Ini macam tadi kalau kita sebutkan jalan. Jadi pavement tu, tempat laluan jalan kaki tu untuk anak-anak umpamanya, dengan dia punya kiri kanan dia ada tempat mainan ke ataupun apa sebagainya. Namun perkataan farrasha tu yang kita boldkan sedikit. Dia juga bila mana menjadi nouns, menjadi isim. Farshun asalnya bermakna asas. Asasun maknanya furniture. Apa furniture jadi maknanya tempat duduknya pun, tempat baringnya ke, tempat makannya ke, semua yang terhidang. Umpamanya kalau kita katakan si fulan ini menyewakan rumahnya siap dengan farsh, siap dengan asas, maknanya complete dengan furniture dia. Dan ia juga kalau perkataan firshatul asnan, ini toothbrush. Toothbrush ni sudah barang tentu, ia sesuatu yang memudahkan untuk kita, umpamanya ada, maaf cakaplah, makanan ada terselit kat gigi ke apa ke, umpamanya kan, yang menyebabkan kita tak selesa, dengan adanya toothbrush ni, dan pastinya toothbrush ini pun lembut.
memudahkan kita membrush teeth kita ni dan sebagainya. Jadi daripada perkataan-perkataan ini dapat disimpulkanlah bahawa ia adalah sesuatu yang pada dasarnya ini adalah mudah, memudahkan, menyenangkan, mudah, senang adik-beradik dan ianya merupakan, kalau macam contoh yang pertama tadi, bila jalan dia adalah lapang dan sebagainya. Kita tinjau dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, terdapat beberapa perkataan yang seerti maknanya dengan apa yang kita ambil sebentar tadi. Di surah Az-Zariyat ayat 48 adanya perkataan farashnaha, farashnaha wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, dan bumi pula kami hamparkan, kami bentangkan untuk kemudahan kamu berjalan serta mendiaminya. Bayangkan kalau semua permukaan bumi ini, walaupun 2/3 daripada permukaan bumi ini daripada permukaan bumi ini adalah air, sama ada lake ataupun laut tapi daripada 1/3 tu permukaan bumi ini, tidak semua kawasan-kawasan ia berbentuk pergunungan macam di Tibet umpamanya, di kawasan-kawasan Himalaya umpamanya. Sukar nak tinggal, terpaksa tinggal kat gunung-gunung dan sebagainya. Memang ada setengah orang pergi, bila pergi holiday dia cari gunung, itu pergi holiday. Tapi bila mana hari-hari biasa, dia kalau boleh nak mengelakkan lah, kan. So yang penting adalah ard ini, kata Allah, kami hamparkan, kami bentang untuk kemudahan kamu berjalan. Fani'mal mahidun, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkannya. Ini yang membolehkan Hamilton, Haji Syari dan sebagainya involve dalam F1 dan sebagainya. Iaitu sebab bumi ini terhampar dengan begitu mudah. Jadi perkataan farashnaha, kami hamparkan. Di surah Ar-Rahman ayat 54. Ini gambaran di syurga pula. Di mana orang-orang beriman ini Allah gambarkan mereka bersenang lenang. Muttaqiina ala furushin. Ini perkataannya, furush. Berbaring di atas hamparan-hamparan, batainuha min istabraq, yang lapisan sebelah dalamnya dari sutra tebal yang bersulam. Masya Allah, sangat mengempukkan. Dan mereka ini muttaqiin, duduk sambil berbaring sambil duduk, bersenang-senang di dalam syurga. Jadi ala furush bermakna hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya itu batainuha min istabraq. Di surah Al-An'am pula ayat 142, yang mana Allah berfirman, wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Perkataan wa farsha ini kalau kita semua perhatikan, yang sedang kita perbahaskan daripada perkataan kal farashi. Jadi asal usul perkataan ini daripada 3 huruf, huruf fa, huruf ra, huruf shin. Jadi daripada ayat-ayat ini tadi, surah Az-Zariyat 48, surah Ar-Rahman ayat 54 dan kini di surah Al-An'am ayat 142, semua ada perkataan-perkataan yang 3 huruf ini kekal. Huruf fa, huruf ra, huruf shin.
Di antara binatang-binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada pula yang untuk disembelih, untuk dimakan. Wa farsha. Untuk disembelih, untuk dimakan, maknanya dipermudahkan. Dipermudahkan untuk disembelih. Kambing bila mana nak disembelih, korban umpamanya, memang ada kalanya yang kita, ialah yang berlaku tu, macam kat masjid-masjid kita pun, ada kambing itu yang lari sampai kat tengah jalan. Ditangkap. Kambing ni bila nak disembelih, kalau dapat dipujuk, belanja dia makan sikit ke apa ke, nasihatkan apa, kasih tazkirah ke apa ke, insya-Allah kambing ni akan mudah untuk disembelih akhirnya. Jadi kalau kita perhatikan, Allah firmankan minal an'am wa minal an'am. Sebahagian daripada binatang-binatang ternakan itu ada yang dijadikan untuk hamulah, untuk pengangkutan. Wa farsha, untuk disembelih. Jadi perkataan farsha tu kemudahan untuk disembelih. So jadi balik kepada terjemahan perkataan, gambaran tentang manusia ini jadi seperti kal farashil mabsus. Terpulanglah sama ada nak diterjemahkan kepada ia adalah kal farash itu kupu-kupu atau rama-rama. Bahasa Melayu pun kita bingung, bahasa Mak Saleh pun kita bingung. Moth ataupun butterfly. Yang kita tahu butterfly adalah mentega terbang. Tapi mana satu apa bezanya antara moth ini dengan butterfly? Mana satu yang dikatakan malam kerja dengan kupu-kupu? Malam Haji Farouk tadi apa? Moth tu boleh dapat waktu malam saja. Oh, okey. Tapi butterfly untuk siang. Siang. Okey. Betul. You can't find moth in the daytime because they are blind. Daytime dia blind Dia blind. Itu You kalau moth Moth. Okey, masya-Allah. So in Malay siapa yang pakar bahasa Melayu di sini? Moth ni kita terjemahkan apa? Maaf Ustaz. Ya. Rama-rama. Tahu saya rama-rama tu yang berwarna-warni. Kupu-kupu tu yang warna gelap coklat. Itu kan yang dia sebab itu terbaliklah. Sebab itu didapati rama-rama pada siang hari dan kupu-kupu waktu malam. Terbalik pula. Yang perak yang coklat tu. Kupu-kupu. Yang coklat Okey. tu moth. Yang A ni rama-rama tu kupu-kupu. Boleh saya celah. Rama-rama. Saya boleh Rama-rama. saya celah. Kupu, butterfly. Jadi Saya agree, saya bersetuju dengan Cikgu Latifah kerana memang betul lah moth tu adalah kupu-kupu, butterfly tu ialah rama-rama. Dari segi sains begitu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Khilaf sikit. Okey. Sebab itu ada ungkapan mengatakan kupu-kupu malam. Sebab itu ada yang menegur balik, sebenarnya kalau ikut sains dia tak seharusnya menggunakan kupu-kupu malam. Patut namakan rama-rama malam. Sebab dari sudut sains Yang gelap tu kan jahat Ustaz. Oh gitu Okey. Ala kulli hal. Whatever lah, kita nak namakan moth itu ataupun butterfly itu kupu-kupu ke, rama-rama ke, atau another terjemahan yang dikatakan sebagai anai-anai ke dan sebagainya, is memang semua valid. Anai-anai tak boleh terbang Ustaz. Ya. Anai-anai tidak terbang kan? Tapi yang digambarkan di sini bukan terbang. Yang digambarkan di sini al-mabsus. Berkeliaran. Okey, faham. Yang
yang apa yang ialah yang berterbangan akan kita perkatakan selepas ni, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ini kalau dari sudut sains lah. Alamak. Parts of the butterfly and moth, kalau kita perhatikan banyak kesamaan dan ada juga kelainan. Parts mereka lah. Parts of the butterfly and moth ini, moth di sebelah kiri dan butterfly di sebelah kanan. Whatever lah. Kita ini kan lagi cuti sekolah, takkan kita pun nak masuk sekolah kan. Jadi ini antaranya, whatever lah nak diterjemahkan sekalipun, perkataan Al-Faraj tu pada dasarnya kita dah maklum. Bermakna ia adalah sesuatu yang kalau haiwan tu umpamanya moth ini ke butterfly ini. Macam tadi Tuan Haji Farouk katakan moth ini ia terbang pada, dia hidup dapat terbang mana-mana dia nak pergi pada sebelah malam. Sedangkan butterfly pada sebelah siang. Mana-mana dia nak pergi, tak ada halangan. Mudah. Berbanding dengan kita, kalau kita nak sebelah malam pun agak terbatas, sebelah siang pun agak terbatas. Lebih-lebih lagi dalam suasana circuit breaker, lagi terbatas. Jadi akhirnya yang ingin kita lihat, apa jua terjemahannya, apa yang termaksud dari gambaran Al-Quran manusia menjadi seperti Al-Faraj. Ini yang ingin kita lihat. Whatever terjemahan dia, kupu-kupu ke, rama-rama ke, anai-anai ke, semut-semut ke, apa juga is acceptable. Cuma apa sebenarnya yang dimaksudkan. Ini juga ada disentuh oleh Haji Aitun kalau tak silap saya last week, iaitu sebagai gambaran manusia ini akhirnya menjadi lemah. Bayangkan surah Al-Qari'ah ini diturunkan di Makkah. Nabi membacakan, termasuk yang mendengar bacaan Nabi surah Al-Qari'ah ini orang-orang yang namely sebagai Abu Jahal, Abu Sufyan yang sebelum Islam, ataupun Abu Lahab, pemimpin-pemimpin Makkah yang mana mereka merasakan, aku kalau hendak buat, aku boleh buat. Ada kuasa. Tapi Allah memberikan gambaran, bila kiamat tu datang, manusia ini lemah, tidak bermaya. Sehingga kan dia menjadi terbangnya pun berkeliaran. Dan makna al-mabsus itu menjurus kepada makna bertempiaran tiada tujuan dan perlindungan. So itulah, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi. Yang pernah kita ambil dalam surah-surah yang lepas, termasuk surah Abasa. Bila kiamat ni datang, semua orang lari daripada kawan baik dia, lari daripada family-nya dan sebagainya ini. Kerana apa? Masing-masing nak cari tempat perlindungan. So tempat perlindungan pun dia tak tahu kat mana je. Nak pergi sisi ke, umpamanya. Dia nak masuk shelter ke, dan sebagainya. Itulah 2 poin yang di antara lain yang termaksud dari gambaran Al-Quran manusia ini menjadi seperti Al-Faraj. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di surah Al-Qamar ayat 7. Ka'annahum, mereka seperti jaradun. Jarad memang belalang. Ini bukan belalang pak belalang punya. Ini betul punya belalang. Jarad. Jarad ni boleh makan. Orang-orang Arab pun makan jarad. Orang Melayu kita pun sedap. Lagi-lagi kalau makan dengan rojak.
sebagainya. Jaradum muntashir, belalang yang terbang bertebaran, iaitu yang tak tertentu haluan dan sebagainya. Sebab jarad ini pun bermusim, insyaAllah. Ala kulli hal. Seterusnya, bukan setakat gambaran tentang manusia saja, alam ini. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan, yang dihembus berterbangan. Maknanya berterbangan yang tidak menentu. Jangankan manusia, jibal ini yang telah dihancurkan kemudian ia dihembus. Antaranya yang digambarkan perkataan kal'ihni. Ihni ni bulu. Al-manfush yang dihembus ataupun dibusar berterbangan. Dalam Al-Quran terdapat 2 kali saja perkataan al-ihn. Perkataan al-ihni ni pun nak sebut kalau untuk orang kita lah, antara kalimat yang payah. Maha suci Allah, maha penyayangnya Allah. Kalimat yang payah nak disebut ini pun hanya dua tempat saja yang terdapat dalam Al-Quran. Satu di surah Al-Qari'ah ini yang sedang kita perkatakan ayat 5, dan satu lagi di surah Al-Ma'arij ayat 9. Yang mana Allah berikan gambaran kiamat ini bila datang, yauma takunus sama'u kalmuhl, iaitu pada hari langit menjadi seperti tembaga cair. Kalmuhli, tembaga cair. Wa takunul jibalu kal'ihni, dan gunung ganang pula menjadi seperti bulu, iaitu yang dimaksudkan yang berterbangan. Tapi kali ini disebutkan kal'ihni saja. Al-manfush yang berterbangan ini difirmankan dalam surah Al-Qari'ah, dalam surah Al-Ma'arij semua disebutkan kal'ihni. So ini 2 tempat sajalah Allah berfirman. Yang ingin kita lihat di samping itu, gambaran tentang kiamat ni, jangankan tentang kiamat, dalam surah Al-Ghashiyah yang pernah kita ambil pun, salah satu di antara ciptaan Allah yang Allah mengajak manusia umumnya dan orang-orang musyrikin Quraisy khususnya untuk merenung, melihat, memerhatikan, mengkaji, akhirnya menginsafi, adalah gunung. Perhatikan gunung. Memanglah bahasa Melayu kalau rendah busut, tinggi sikit bukit, lagi tinggi gunung. Lagi tinggi daripada gunung? Allahu a'lam. So, tapi bagi Arab semua sama je. Baik disebut gunung ke, baik disebut bukit ke, yang penting bukan kaki bukit, dia adalah al-jibal, jamaknya, pluralnya. Maknanya dataran yang tinggi. Banyak acap kali disebutkan dalam Al-Quran. Termasuklah bila gambaran yang Allah berikan tentang keadaan kiamat ni berlaku. Antaranya adalah apa yang akan berlaku pada jibal ini. Kalau kita meninjau ke Arabian Peninsula, Makkah dan sekitarannya, tak terdapat, di Arabian Peninsula terdapat banyak jibal. Walaupun jibalnya ini tidaklah setinggi Himalaya, tidaklah setinggi Everest,
Tapi Jibal ini adalah antara landmark untuk sebahagian penduduk di semenanjung tanah Arab. Nabi SAW pernah pulang dari Tabuk selepas mencapai kemenangan dalam peperangan Tabuk ini. Dalam nak menuju ke Madinah, dari jauh Nabi SAW daripada jauh telah kelihatan Jabal Uhud, Bukit Uhud ni. So itu yang Nabi SAW mengatakan, itu dia Uhud yang mana kami mencintainya dan ia mencintai kami. So maknanya Jibal ini begitu dekat di hati penduduk semenanjung tanah Arab. Cuma kita sedia maklum, Jibal ini, gunung ganang ini ada macam-macam jenisnya. Dan kalau kita perhatikan secara geografi, kita dapati bahawa di semenanjung tanah Arab tidak terdapat apa yang dinamakan gunung, jenis gunung itu gunung berapi. Tak terdapat. Dan kita sedia maklum, proses gunung berapi ini berlaku sehingga akhirnya mengeluarkan lava ataupun lahar. Tapi sebab tak termasuk dalam yang dikatakan rings fire daripada gugusan ataupun kawasan yang banyak gunung berapi. Indonesia memang tak dapat dinafikan lah. Kawasan Sumatera, Kepulauan Maluku dan sebagainya ini adalah termasuk dalam gugusan ataupun rangkaian kawasan-kawasan gunung berapi. Namun demikian, tetap gunung ini begitu dekat di hati dalam kehidupan masyarakat Arab. Dan permukaan bumi Arabian Peninsula, semenanjung tanah Arab ni penuh dengan gunung. Rajah yang sama-sama kita menyaksikan sekarang ini adalah, ini dia antara banjaran Bukit Taif. Nak bikin jalan bukannya mudah kalau kita perhatikan. Nak menuju ke Taif itu sendiri, jalan gunungnya begitu sekali. So, bila persoalannya adalah permukaan bumi di semenanjung tanah Arab ini, walaupun ada bahagian padang pasirnya, namun ada banyak kawasan-kawasan yang bergunungan. Walaupun macam kita sebutkan tadi, taklah setinggi Everest dan sebagainya. Namun, ia begitu penting dalam kehidupan masyarakat Arab. Bayangkan kalau sekiranya ada Krakatau apabila meletus, tiba-tiba dia menimbulkan anak, jangankan anak, cucu Krakatau. Di mana? Di Arab Saudi umpamanya. Di persisiran Jeddah umpamanya. Agak orang-orang Jeddah ni tak suka. Sebab biasanya gunung berapi ini boleh menimbulkan masalah daripada satu masa ke satu masa yang lain.
Sebab itu, kalau kita perhatikan, gunung-gunung di Indonesia ada para penyembah dan pemujanya. Orang-orang yang menyembah gunung. Macam di Sabah sendiri, Gunung Kinabalu tu, walaupun ada di antara orang-orang ini masuk dah memang memeluk agama Islam, tapi ada sebahagian adat yang masih tetap kekal dalam amalan mereka. Iaitu dalam setahun pasti akan ada hari di mana mereka memuja gunung. Macam kalau kita di sini ni dah tak ada lagi lah. Dulu kan ada bulan Safar aja kan. Kita ini semua bulan Syakban kita bikin kenduri arwah dan sebagainya. Kita fixkan tetap masa. Ala kulli hal yang ingin kita lihat di sini adalah dengan ketiadaan gunung berapi di semenanjung tanah Arab ni, maka orang-orang Arab umumnya tidak merasa terancam dengan apa yang dikatakan gunung. Tidak, sekali lagi tidak merasa terancam dengan gunung. Maka itu mereka mencintai gunung. Sehingga mereka suka menamakan gunung itu dengan pelbagai nama. Sebab itu bila Nabi SAW naik Jabal Nur saja, oleh kerana ia Nabi pertama kali menerima wahyu di sana, maka orang-orang menamakan ia sebagai Jabal Nur. Sebelum tu tak ada nama. Jabal Nur tu hanya muncul apabila wahyu diturunkan di sana. Maaf, bukan kita balik ke bangku sekolah untuk belajar geografi ke apa ke. Ini Saudi Arabia ataupun secara umumnya semenanjung tanah Arab, termasuklah negeri Oman, Yemen dan begitu juga dengan di persisiran ini UAE, Qatar, Bahrain dan seterusnya. Yang hendak kita lihat di sini, permukaan bumi Arabian Peninsula, mana nak cari air? Ia satu kawasan yang cukup kering. Kontang. Sebab itulah adanya mata air tertentu, oasis. Mereka mendiaminya. Kalau kita lihat rajah-rajah ini, ia adalah sungai-sungai kecil yang mereka namakannya sebagai wadi. Lembah. Namun, ia tidaklah sebesar Sungai Muar, Sungai Besi, Sungai Lembing dan sebagainya. Dia lebih kurang lah, yang ada tak ada air pun, macam Sungai Rot. So ini dia sungai-sungai ataupun sumber air di semenanjung tanah Arab. Namun mereka ni tidak ada yang dengan keadaan cuaca mereka yang panas, walaupun pada satu ketika yang dulu mereka hidup secara nomad, secara berpindah randah, namun mereka tetap mempunyai cara sumber air. Antaranya adalah melalui gunung, bukit. Saya nak share di sini video bagaimana orang di daerah pergunungan ataupun yang kawasan yang sukar mendapat air ini, mereka buat sesuatu untuk mendapatkan air.
InsyaAllah saya share, tak silap saya cuma just 2 minutes je video ni. Okey, kita sambung insya-Allah. Daripada sharing tadi, daripada video tadi kita lihat, itu adalah antara cara yang sebenarnya cara ini kaedah seperti ini, iaitu mendapatkan sumber air dah dilakukan oleh orang-orang Badui. Dengan mereka mencari dataran yang tinggi untuk mereka naiki dan mereka menapis. Maha suci Allah, udara kita ini, air kita ini mengandungi air, kan, secara umumnya. Cuma bagaimana nak menyaringnya, tapi ini orang-orang Arab dah ke depan. Bagaimana mereka dapat menyaring air tu. Sebab itulah ada seorang hamba Allah ni, dia daripada England lah. Dia bila bekerja di Singapura, dia nak pergi, nak travel lah, pergi holiday ke Malaysia. Dia pun merancang untuk memandu lah, sewa kereta dan memandu ke Malaysia. Itulah bila mana sampai kat petrol station tu, dia rasa dia nak pump sedikit tayar dia. Dia singgah, dia pergi, dia nampak daripada jauh, dia baca air. So bila sampai dekat, dia tengok mana pump dia. Tak ada, dia jumpa pipe aja. Sebab kat Malaysia memaksudkan bukan air tapi air. Jadi dia punya word tu lebih kurang
Sebabnya lebih Allah. Jangan Jadi kasi bingung lah. yang penting adalah Maha Suci Allah bermakna orang-orang Arab mereka mencintai gunung, salah satu di antaranya adalah dengan mereka ini dapat sumber air. Dengan cara macam itulah kemah mereka dirikan, tapi ada di sana jaringan-jaringan yang macam tadi mereka dapat menapis air dan sebagainya. Dan ini boleh membuatkan mereka ini sustain lah kehidupan mereka. Jadi umumnya gunung ganang di Arabian Peninsula ni berbatu, pejal, keras dan sebagainya, tapi ianya adalah merupakan sumber kehidupan mereka. Itu yang Allah sering bayangkan, gunung ini akan, yang menjadi sumber kehidupan ini akan diterbangkan. Diterbangkan. Walaupun sekeras mana, sepejal mana sekalipun, gunung ini akan tetap diterbangkan. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, ayat yang sebenarnya boleh menimbulkan rasa takut, iaitu bila mana Allah menegaskan wabussatil jibalu bassa, dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Perkataan bussati, orang-orang Arab dalam kehidupan harian mereka, mereka nak menyebutkan tentang kau tiup, kau hembus, umpamanya lah meraihkan hari apa ke, hari lahir ke apa ke, ada kek, umpamanya lah, ni just contoh aja. Lalu ada lilin, nyatakan macam apa Ismet Ulam Raja ni kan, maka akan dihembuskan. Jadi mereka perkataan bus tu maknanya tiup. Ini termasuk bahasa pasar yang diguna pakai. Jadi wabussatil jibalu, ibarat gunung ini ditiup, dileburkan, juga bermakna ditiup, bassa, selebur-leburnya, fakanat haba'an mumbassa, lalu menjadilah ia haba'an, ia menjadi debu, mumbassa, yang bertebaran. Haba'an, debu. Ia juga diguna pakai oleh orang-orang Arab sebagai menanda, sebagai menunjukkan bahawa sesuatu, umpamalah kita mengharapkan sesuatu untuk terjadi dan kita mengusahakannya, tapi akhirnya ia berkecai harapan tersebut, tak jadi. Umpamanya lah, pinjam nama sajalah, seorang pemuda ni dia selalu sangat bantu keluarga, keluarga siapa? Keluarga Cik Tipah ke apa ke, Cik Timah ke, umpamanya, sebab dia terpikat nak dengan anak dara tu. Dia cubalah. So dia bantu, dia rajin dan sebagainya. Kemudian macam-macam hadiah dia beli. Tiap-tiap apa saja sempena. Anak dara tu bukanlah cikgu ke apa ke, bila hari guru pun dia berikan hadiah, umpamanya. Jadi apa-apa juga diberikan. Akhirnya si anak gadis yang dia letakkan harapan tu tiba-tiba dipinang orang dan diterima pula. Habis lah. Harapan dia berkecai, kata orang tu. Orang Arab menamakan haba'an. Mumbassa, yang bertebaran. Mombasa ni kat mana Kat Kenya kan? Jadi Mombasa ni Allah berikan gambaran debu yang bertebaran. Jadi gunung ini dileburkan dan dihembus, kal ihnil manfush ini,
dia pun berterbangan, bertebaran sebab dah dihancurkan. So, tapi ini semuanya sementara. Jangan takut. Ini semua sementara saja. Sebabnya kenapa? Sebabnya apa yang akan kita hayati dalam bahagian ketiga nanti adalah itu yang seterusnya. Lanjutan daripada gambaran manusia ini jadi seperti kalfarash, gunung menjadi kal'ihni, itu semua hanya sementara je. Dan insya-Allah ini akan kita sambunglah dalam bahagian yang seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ayat 6 sehingga seterusnya insya-Allah. So kita berhenti kat sini dulu, teman-teman jamaah yang saya hormati sekalian. So kita bukalah kalau sekiranya ada sharing tambahan ataupun ada pertanyaan yang ingin diajukan, kita persilakan insya-Allah. Silakan insya-Allah. Silakan unmute lah kalau ada yang nak berkata insya-Allah. Ya Tuan Haji Sari, silakan. Mungkin tak ada kot. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada daripada sebarang perkongsian ataupun pertanyaan, kita berhenti di sini dulu lah insyaAllah. Sekali lagi terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Mudah-mudahan sedikit, walaupun cuma 2 ayat je, sedikit daripada iktibar pengajarannya insya-Allah sama-sama kita raih, mudah-mudahan. Dan insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung bahagian yang ketiga pula, sekaligus bahagian yang terakhir lah. Dan ini sebenarnya macam dah kita sebutkan dalam sesi yang lepas pun, ia merupakan message yang sebenarnya yang ingin disampaikan di balik surah Al-Qari'ah ini sendiri insya-Allah. Terima kasih semua. Yuk mari sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya.